Selamat sejahtera rakan-rakan guru pengajian perniagaan dan semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Jom belajar, jom berjaya, jom cemerlang ya. Bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Di sini saya ingin berkongsi strategi pengukuhan dan ulang kaji untuk subjek pengajian perniagaan ya. Okey. Jadi ramai rata-rata pelajar yang berkata berdasarkan persekitaran di daerah saya ramai pelajar mengatakan bahawa subjek pengajian perniagaan ini susah ya. Okey. Jadi saya di sini kongsikan sedikit strategi bagaimana caranya supaya pelajar rasa seronok dan berminat untuk mengulang kaji subjek pengajian perniagaan ya. Okey, saya menggunakan prinsip hatuh ya. Prinsip hatuh dan juga saya tambah dengan ST ya. Jadi apa itu hatuh, apa itu ST? Anda akan tahu dan faham apabila anda mengikuti ketiga-tiga siri ini ya, siri strategi pengukuhan dan ulang kaji subjek ini ya. Okey, jadi prinsip hatuh ini tidak boleh berdiri sendiri ya. Jadi dia mestilah disulami ya dengan kefahaman dan juga penguasaan ya terhadap pelajaran yang baik ya di kalangan pelajar ya. Jadi ini ya, saya menggunakan 5 strategi untuk melaksanakan aktiviti pengukuhan dan ulang kaji subjek pengajian perniagaan ya. Yang pertama adalah mission 1 to 3 dan digabungkan dengan teacher of teacher. Yang kedua, treasure hunt. Yang ketiga, 1T1C. Nanti saya akan jelaskan apa dia. Digabungkan dengan sharing is caring. Yang keempat, LMMF, LMMD dan LMMH dan yang kelima adalah effect ya. Okey, jadi saya pergi kepada yang mission 1 to 3 dan digabungkan dengan teacher ya. Okey, jadi sebenarnya aktiviti ini adalah aktiviti hafalan ya. Menghafal fakta atau menghafal definisi ataupun menghafal kata kunci ya. Okey, jadi selepas daripada sesuatu ujian ataupun pencapaian pelajar yang terakhir yang kita ketahui ya, kita dapat tahu ya berapa ramai bilangan pelajar gagal, berapa pelajar sederhana dan cemerlang ya. Jadi biasanya bagi pelajar yang gagal ya, saya bagikan kepada 3 kategori ya. Itu di markah bawah 20, 20 hingga 29 dan 30 hingga 39 kategori gagal ya, dan juga kemudian sederhana dan cemerlang ya. Okey, jadi mission ini fokusnya kepada pelajar yang gagal ya dan juga sederhana Bagi pelajar cemerlang lebih kepada teacher. Tapi aktiviti ini boleh digabungkan ya. Okey. Contoh di situ saya ada sertakan berapa banyak dia nak hafal dalam sesuatu slot. Pelajar tu nak hafal dalam sesuatu, jadi kita beritahu kepada mereka, okey, hari esok adalah hari anda, contohnya kelompok pelajar markah 20, so you kena hafal 5. 5 apa? 5 subtopik, sekurang-kurangnya 3 fakta di bawah sesuatu subtopik ya. Okey. Dan seterusnya lah Jadi kita tetapkan hari dan mengikut giliran kelompok-kelompok pelajar yang tersebut ya. Okey. Dalam aktiviti teacher ni biasanya pelajar, jadi di mana bila mereka dah hafal, mereka menulis di papan. Jadi biasanya saya peruntukkan masa 10 hingga 15 minit. Okey, jadi saya akan sebut, okey, hari ni mission kelompok mana? Jadi dia akan tulis di papan ya. Tapi kalau aktiviti teacher itu kita buat secara keseluruhan lah. Pelajar biasanya dalam kumpulan mereka akan pilih ya tajuk. Jadi sama ada mereka pilih atau saya tentukan kelompok ni tajuk apa dan tajuk apa. Jadi saya akan bahagikan papan, katakan 5 tajuk. Okey. So yang ni
untuk kumpulan pertama dan seterusnya lah. Okey, jadi mereka akan berlumba menulis ya. Bila saya cakap hari ni teacher, mereka akan cepat-cepat ambil marker dan lari ke depan ya. Dan biasanya kumpulan ni dia akan berlumba lah ya. Okey, contohnya kalau macam passing baton ya. Jadi mereka akan berlumba, pastikan ahli kumpulan dia habis, siapa cepat habis ataupun siapa yang paling banyak. Lagi laju dia tulis, lagi banyak fakta atau definisi atau mungkin huraian yang boleh dituliskan di papan di bahagian dia ataupun di dalam subtopik yang telah ditetapkan ya. Okey, faham? Boleh ya? Rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar dia boleh buat. Kalau di rumah kita boleh bentang kertas majung, tampal di dinding, dan boleh juga buat secara bersendirian lah ya, uji diri sendiri ya. Okey. Okey, jadi lihat contoh ni, foto tentang aktiviti yang saya sebutkan tadi, mission dan juga teacher teacher. Jadi contohnya gambar tu rakan dalam kumpulan yang sama tu ada tengok ada 1, 2 papan tu dia pergi kepada 5 atau 6 ya. Jadi yang belakang ni tak sabar dah nak tunggu dah sebab dia nak cepat. Ya. Okey, jadi dia akan dah queue ya. Sebenarnya patutnya saya tak benarkan ya. Mereka kena tunggu tempat mereka ya. Jadi bila dah habis sesi itu, papan tadi penuh dengan maklumat ya. Jadi katalah kalau ada pelajar yang berangan ke, yang tak fokus apa yang kita cakap tu, kita terangkan dekat depan, dia boleh tengok kat depan tu ya, kat papan tu. Jadi papan tak kosong lah ya. Okey. Rakan-rakan guru atau pelajar kalau rasa letih, tengok tu. Di belakang ni ada secawan kopi. So boleh segarkan mata dan minda anda ya. Okey. Next. Okay, next strategi yang kedua, cara saya gunakan treasure hunt ya. Okay, apa itu treasure hunt ya? Treasure ni adalah bukan berlari-lari dalam kelas ya, mencari info dan sebagainya, bukan ya. Dia adalah menulis jawapan secara cepat ya. Jadi saya target 1 minit 1 soalan. Okey, pelajar semua memang tutup buku, close book, tapi mereka dibenarkan berdiskusi, maksudnya berbincang dalam cepatlah. 1 minit nak settle untuk 1 soalan ya. Jadi biasanya saya dah tetapkan subtopik ikut kumpulan ataupun kadang-kadang saya tulis subtopik di depan, mereka akan pilih nak subtopik mana. Bergantung ya. Tengok kalau isi pelajaran banyak mungkin boleh buat sampai 10 soalan ya. Kalau sikit mungkin 5 atau 3 soalan. Jadi kalau 3 soalan maksudnya 3 minit. Jadi maksudnya nak menjawab soalan yang disediakan oleh kumpulan itu 3 soalan, dia kena pelajar-pelajar kumpulan lain atau dia sendiri kena spend masa 3 minit atau 5 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh sesuatu kumpulan. Jadi mereka akan bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan mengikut masa yang telah ditetapkan bergantung kepada jumlah soalan. Okey, jadi saya ada berikan contoh di situ ya, rakan-rakan boleh lihat. Okey, jadi masa-masa mereka menjawab, pelajar yang pandai ya ataupun yang pencapaian lebih baik dalam kumpulan itu dia akan lead. Apa maksud lead di sini? Dia sambil menulis dengan laju, dia akan menyebut apa yang dia tulis. Jadi pelajar yang lain yang lemah tu dia akan follow. Dia akan tulis juga dengan laju ya. Jadi memang bila di akhir nanti markah memang tak samalah. Sebab ada yang boleh ikut, ada yang boleh follow, tak boleh follow. Ada juga kalau macam pelajar yang okey, dia baca soalan dan dia cuba jawab dengan cepat, dia tak follow lah yang lead tadi ya. Bergantunglah dalam kelompok itu pelajarnya macam mana. Okey. Jadi bila habis satu round untuk semua kumpulan, katakan ada 5 kumpulan, jadi ada semua skrip jawapan ditinggalkan di atas meja mengikut kumpulan-kumpulan subtopik tadilah ya. Jadi mereka akan menyimak, mereka akan bahagikan, ketua akan bahagikan dan mereka akan semak. Jadi bila mereka semak tu mereka membaca. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka akan angkat tangan dan akan tanya kepada gurulah. Dan kita akan terangkan, oh patut tak markah ni. Kalau dia bagi markah 2, boleh tak dapat 2 dan sebagainya lah ya. Jadi mereka terus rujuk buku dan tanda ya. Okey. Jadi itulah yang selalu saya amalkan, treasure hunt. Jadi pelajar saya memang dah faham lah kalau saya cakap okey esok treasure hunt. So kita dah tahulah macam mana nak buat dan mereka akan prepare lah malam study biasanya. Jadi ulang kaji ni kita tak boleh buat habis satu bab baru kita buat ulang kaji ya. Jadi kena buat secara konsisten ya dan berterusan. Contohnya 2 subtopik. Okey, kita dah buatlah
tadi aktiviti-aktiviti ni. Contohnya tadi teacher teacher, treasure hunt, ya, dan nanti yang seterusnya lah. Dia tak boleh buat habis bab baru nak buat. Jadi istiqomah atau konsisten ya dalam mula kecil itu sangat penting ya, supaya pelajar tak lupa, nak ulang balik, nak baca balik apa yang dia belajar di awal bab, di ujung bab baru nak recall balik. Memang susah nak ingat lah. Okey, jadi jadi rakan-rakan perhatikan, ini adalah aktiviti treasure hunt ya. Sebenarnya havoc jugalah dalam kumpulan tu, tapi bila saya shoot ni mereka jadi macam skema sikit ya. Sebenarnya mereka akan kecut-kecut sebenarnya dalam kumpulan tu sebab dia nak dapat jawapan. Laju-laju cepat ya. Jadi bila bergerak dia dah habis sebab nak bergerak tu kena okey. Okey, jadi ini tadi adalah dua pelajar yang pernah mengikuti aktiviti ataupun program mission 1, 2, 3 untuk menghafal ya. Jadi yang ini pernah juga saya buat hafalan selepas waktu sekolah lah ya. Maksudnya saya tentukan okey hari ni grup mana, okey you stay back dan mereka akan hafal. Jadi mereka happy, seronok aja ya. Jadi dia kenapa dia seronok dan happy sebab dia rasa saya perlu improve ya. Saya nak improvekan, saya nak pencapaian yang lebih baik. Jadi dia pun dengan seronoknya okey cikgu stay nak hafal ya. Nak hafal untuk supaya dapat markah atau result yang lebih baik ya. Jadi untuk kali ini, untuk bahagian pertama, saya stop untuk 2 strategi. So, saya akan sambung dalam bahagian 2. So, jumpa lagi di bahagian 2. Terima kasih Daun Keladi. Nanti jumpalah lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.